Kita tanya apa makna hukum syarak. Nah, jangan tanya orang, kita tanya lembu langgung. Bumbu. Ada satu soalan. Nak tanya, lembu kata mo. Darah. Hukum syarak tu makna dia lembu. Darah. Tak boleh jawab. Tu tak? Kita tanya tuan lembu lah. Tuan lembu. Tanya je. Lembu awak tak boleh jawab. Nak tanya awak pula. Hukum syarak dah apa? Mana aku tahu. Mung duduklah kandang makan meh. Pasal tidak ada beza mung dengan lembu. Tak reti berlaku. Jadi kita terbitlah daripada martabat lembu kepada martabat manusia. Yang bila orang tanya, reti. Faham? Tak apa. Dan demikian lagi wajib atas suami itu bahawa belajar akan bicara haid dan nifas. Allahu Rabbi. Siapa yang nak nikah, nak ada bini, dia wajib belajar 9 perkara atau 8 perkara yang keluar daripada kemaluan perempuan. Dia kena reti. Faham? Hukum keluar ni darah, istihadah, najis. Faham tak? Air kecing, mazi, mani, putihan. Benda tu kena reti belaka hukum. Jangan tengok orang bini, nak bini. Tak tahu benda. Sama macam ke orang kafir bodoh. Pasal apa kita kena ajar bini kita? Keluar darah bukan mesti haid. Ada kalanya haid, ada kala istihadah. Ni hukum syarak. Dah budak-budak puang ni tak tahu benda bodoh tu. Keluar darah pakai dak semayang. Padahal bukan haid. Kalau haid dak wajib semayang. Kalau istihadah kena semayang. Jadi reti beza tak istihadah dengan haid? Tak reti beza. Apa tak reti beza? Pasal dalam kitab dia tak ada. Dah kitab dia ngaji. Mangga. URTB media. Tu tak ada kebak tu. Faham? Jadi tak tahu ke hukum. Dah mak bodoh kau. Mak pesan gini ni, ingat tu. Kalau mari darah 7 hari dah, jangan semayang. Bersanang orang bodoh. Kerana haid bukan 7 hari. Haid ni kena cek sendiri. Ada orang puang 5 hari, ada orang puang 6 hari. Biasa 7, kadang-kadang 8. 12 hari mungkin juga. Ada orang perempuan 3 hari. Dah kalau makan mak 7 tak semayang. Dah kalau haid dia 5 hari, maknanya 2 hari dah dia wajib semayang, dia tak semayang. 10 waktu tinggal semayang. 1 waktu 6,000 tahun duduk dalam obeng api neraka. Dah. Dak perjalanan habis. Nyak tu kalau mau beranak tu dah 40 hari dah tak boleh semayang, tak boleh belaki. Faham? Mak pesan. Mak ambil dua mana? Dengan Imam Syafi'i tak? Dengan tok dia. Tok dia ajar. Tok bodoh kau. Main pesan gitu. Nipah bukan 40 hari. Nipah ni buat masuk kapas dalam kemaluan. Kodos jari. Faham tak? Waktu pergi tengok tak ada dah darah. Bersih, kena mandi. Walaupun 33 hari. Haid gitu juga bukan mesti 7. Hari kelima tengok tak ada. Orang masuk kapal dalam tak ada. Cucu dengan air masuk dalam kapal tengok tak ada. Tunggu lohor hari tengok tak ada. Wajib semayang. Dah main 7 hari semua padang. Batu ada awet. Dia tu soalan. Dia tak puasa. Dia tak puasa. Dia tak semayang 30 hari lebih. Kat 40 hari je. Dia kata haid. Haid kepala hotak mu 30 hari. Pasal mujahid. Nah, ni nak khabar tak tahu siapa-siapa. Kita pula kenal dia. Dia atau email. Faham? Maknanya ini maknanya mewakili budak-budak perempuan sekarang. Nah, kalau istihadah keluar sebulan tak semayang. Sedangkan kalau istihadah tu sebulan, dia hanya meninggalkan semayang pada waktu adat dia berhaid. Sama-sama dia haid 7 hari. Tak tiba-tiba bulan ni yang mari mulai. Katakan 5 hari tak berhenti darah. Istihadah tu. Sampai 30 hari ada sama. Menunjukkan haid 7 hari je pakai hak lepas. Nah, hak lepas pakai hak lepas 7 harian. Ni 7 hari. Masuk hari ke-8 wajib kena basuh, kena letak cawak, kena semayang. Segala hak wajib kena buat belaka. Dah kalau tak belajar, takkannya buat gitu. Dia pakai tepek natang tu lah. Tengok ada lepuk.
Tak kakak nak jalan piung lepak jatuh atas politik sekali. Faham tak? Waktu bila kotak baru lepuk duk main gitu. Kalau gitu keling epok ti. Nu kedai Hindu di sana kat epok dia ti ke? Oh, tepek datang tu. Tu tak ada benda-benda tu. Hukum dia bukan tengok luar, tengok dalam. Ada orang yang tengok luar. Oh, tak ada dah. Maya. Dia tengok di pek. Kena ada pek. Kenapa? Benda? Benda? Tampon. Dia pantas tu dia gini. Padahal tak ada bini. Dia ambil berat sangat. Jadi tengok situ tak ada, dalam kemaluan ada sikit lagi. Dia tak cek dalam tu. Ukurnya dia semayang dalam haid, berdosa besar. Batu Siti Aisyah pesan perempuan-perempuan nak tengok berti nipah berti haid, faham tak? Wak masuk kapah. Putih kapah ni wak masuk dalam jari, jangan panjang hilang kapah-kapah. Faham tak? Masuk dalam jari, tengok tak ada dah. Lepas tu beri masa sikit lagi tengok tak ada juga. Tu habislah masa dia. Dia gitu. Jadi nak ceritakan maknanya kita ni belajarlah senang. Bukan nak khabar cerita haid tu saja. Segala-galanya kita pergi belajar senang. InsyaAllah kita lepas daripada kemurkaan Allah. Ada orang ngajar kita ada telinga. Habis balik tak kena pitis kapal. Mana ada orang cah ni ngajar. Free free. Bola ni bayar taket buang musim ya. Kapal terbang maiding seria. Seria tu. Ni mari free. Pitih ada 18 ya lah cek balik lagi 18 kau. Skepeng aku tak mau. Tak kena cah free. Ambo kau wadah tu. Daripada wadah jadi cerdik, daripada gelap jadi cerah. Pahala pula boleh. Gi balik pula fi sabilillah. Rahmat pula. Nabi kata malaikat pula tolong doa mana-mana orang mari dengar orang ngajar, malaikat doa biar panjang umur. Tu kata. Dan setengah daripada yang wajib atas suami mengajar isterinya bila putus darah haid dulu daripada waktu maghrib ketika tu. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan Soalan yang pertama, untuk solat subuh pada hari Jumaat, imam sunat baca surah As-Sajadah dan melakukan sujud sajadah. Bagaimana sekiranya imam tidak baca surah As-Sajadah tetapi membaca surah Al-Alaq, surah Iqra dan melakukan sujud tilawah? Apabila selesai membaca ayat yang mengharuskannya melakukan sujud tilawah, adakah perkara yang dilakukan oleh imam ini betul dan kita sebagai makmum harus mengikut imam ini sujud? Baik. Soalan yang pertama tentang sujud sajadah pada pagi Jumaat. Jawabnya, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak wajib bagi mana-mana imam membaca surah As-Sajadah pada pagi Jumaat. Hukum baca surah As-Sajadah adalah sunat sahaja. Nampak? Apabila imam membaca surah As-Sajadah pada pagi subuh Jumaat sampai pada ayat sujud itu, maka sunat imam melakukan sujud secara berjamaah. Jika imam sengaja tidak sujud, hukumnya makruh, kata Imam Nawawi, tapi tak batal solat. Tetapi jika imam tidak membaca surah As-Sajadah dengan membaca surah yang lain, hukumnya adalah harus. Kerana bukan wajib baca surah As-Sajadah pada subuh Jumaat. Cuma afdal, kata satu kaum daripada mazhab Syafi'i juga, sangat-sangat dituntut. Jadi kalau kita baca surah lain, imam baca surah lain, sah, tak ada masalah.
Tapi dalam masalah ini imam dia baca surah Al-Alaq sampai hujung ayat tu wasjud wa qtarib. Nah, dia pun sujud sajadah. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Cuma kita tak tahu ni pelik mana ni. Nak baca surah Iqra ke dia yang sujud. Memang surah Iqra hujungnya sunat sujud. Cuma imam jarang sujud sebab dia ngujung dah. Bila kita naik daripada sujud baru boleh rakaat. Orang sujud wasjud wa qtarib. Allahu akbar, sujud sajadah. Makmum yang tidak sujud batal berlaku sembahyang. Ingat tu walaupun surah Al-Alaq, walaupun subuh jemaah. Tapi kalau imam tak sujud, makmum tak payah sujud. Ikut imam lah. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam di hadapan supaya kita ikut, bukan kita lawan. Ikut. Dia sujud, kita sujud. Tak sujud, sudah. Naik daripada sujud, habis dah ayat nak baca pasal dia ngujung. Iktidak pula dah. Qiyam sekurang-kurangnya tamak ninah, baru sah rakaat. Allahu akbar. Jadi tak ada masalah. Benda ni ayat sajadah, alif lam sajadah tak wajib baca subuh jemaah. Tapi kalau baca sunat sujud sajadah. Soalan seterusnya. Seekor lembu boleh tak saya nak buat akikah 7 orang adik-beradik? Jawabnya boleh. Atas kaul yang mengatakan harus. Kerana seekor lembu tu kata ulama fiqh boleh dibahagikan dengan 7 bahagian. Orang tanya Syekh Ibn Hajar, boleh tak untuk satu bahagian daripada lembu korban itu dibuatkan akikah? Jawabnya boleh. Jadi kalau 7 bahagian, 7 orang anak akikah boleh. Hukumnya harus. Dan yang afdal dengan 1 nyawa, iaitulah seekor kambing ataupun 2 sunat. Soalan seterusnya. Guana gak niat qada solat paling ringkas. Dia nak qada solat. Katakan dia tinggal subuh tadi, tak kejut. Dia pun nak qada kat gini, lepas isya kat gini. Takbir Allah, sahaja aku semayang fardu subuh qada. Kata gitu. Cukup kan? Rakaat dah subuh dah apa? Kita nak qada semayang zuhur kat gini, lepas isyak lagi. Allah, sahaja aku semayang fardu zuhur qada. Senang tu. Sahaja aku semayang fardu zuhur qada, sebut ni. Niat mandi wajib hak pendek sekali, guana kau. Tengok. Dia nak hak pendek. Orang nak panjang, dia nak pendek. Niat nak pendek. Jangan mandi pendek, mandi biar rata. Faham? Niat pendek. Sahaja aku mandi yang wajib. Ada. Nampak? Sahaja aku mandi yang wajib. Boleh tak? Saya budak baru belajar ni. Ingat soalan tadi. Tak ada masalah. Baru belajar belaka ni. Soalan seterusnya. Siapa yang meninggalkan kesibukan mencari kesalahan pada perbuatan Allah, dianugerahkan kepadanya pelepasan daripada nifak. Apakah maksud kata-kata di atas dan apakah pengertian nifak? Mohon penjelasan. Nifak ini maknanya bangkangan daripada orang yang mengaku Islam. Dia Islam tetapi dia tidak suka ataupun mempertikaikan akan Islam tu. Ni dipanggil nifak, sifat nifak. Nifak ni ada nifak akidah, iaitu orang-orang munafik yang kekal dalam api neraka. Dia ada kafir, ada beriman, ada munafikin. Munafik tu nifak lah. Jadi orang yang beriman, dia tidak ada suatu pun protes pada apa jua kejadian dan nasib.
Cuma disedar bahawanya ini telah ditentukan oleh Allah. Maknanya kita tak sah dah duduk pertikaikan kejadian-kejadian Allah. Bapa Tuhan buat anak kita sakit, anak orang lain tak sakit. Bapa aku berobat tak baik, orang lain baik. Hak tu kita duduk protes tu, protes kuasa Allah. Jangan. Tuhan marah, tak suka. Orang yang benar-benar beriman, dia tidak akan ada benih-benih nifak seperti itu. Orang ni tak kafir tapi benih-benih munafikin. Jangan duk persoal bapa Tuhan haram, bapa Tuhan tak kata halal, bapa tak boleh, bapa gini, bapa gitu. Jangan kita kuari. Kita ni hamba Allah. Tuhan buat apa saja kita terima lah. Lepas tu Nabi ajar, walaupun masuk selumbar, kita jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah, kau pandai apa Allah nak buat ke kita pun. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan balik bertemu dengan dia pula lagi. Tuhan akan soal kita pula. Kita akan balik bertemu dengan Perdana Menteri. Kita akan mati jumpa dengan MT. Jumpa Allah Ta'ala. Jadi kalau kita duduk komplain Allah dah nak pergi jumpa Allah, berat nanang lah kita. Bapa aku tak senang pergi Tuhan buat, bapa Tuhan buat orang lain je senang. Benih-benih munafikin. Jangan solayang gitu. Kerana Allah Ta'ala dikabur dah. Suruh kita berusaha, tapi ingat usaha kita tidak pasti berjaya. Kalau Nabi kata man jadda wajada fi sabilil adah, pada jalan adab saja, bukan hakikat. Siapa yang berusaha pasti berjaya. Pasti itu maknanya pada adab. Sebenarnya kejayaan di sisi Allah Ta'ala. Ingat baik-baik. Lepas tu jangan pertikai apa yang Tuhan buat. Apa orang lain je senang, aku tak senang. Nanti dia pertikai, marah dah. Orang ni orang yang akhirnya dia menolak takdir. Bila menolak takdir, jadilah tapi na'udzubillah. Mula-mula mari benih nifak tu, banyak pertikai Allah Ta'ala. Putus kasih dia main orang lain pula Syekh. Syekh pun kata kenapa Allah Ta'ala buat begini padaku. Marah ke Tuhan. Ada jenis gitu. Kasih je. Baru 3 hari kenalan dah putus. Kasih dia main je kekek pula. Dia pun kata kenapa banyak tulis dalam mesej kenapa tak betul mau Tuhan. Jadi bodoh gitu dah. Tu dia antaranya benih-benih nifak. Kalau Tuhan nak pisahkan kami, kenapa Tuhan pertemukan kami? Buat itu sembah lah hijau muka. Mu siapa mu nak pertikaikan Allah Ta'ala ni takbir sekalian Adam, nak melayang mu seka. Dengan sebab mu putus dengan awek mu 3 malam jumpa mu, siapa nak pertikai pentadbiran Allah atas muka bumi? Mu siapa? Raja tak boleh pertikai Allah Ta'ala. Dan mu siapa? Cak ayang ni. Fir'aun tak boleh pertikai. Oleh kerana Fir'aun mempertikaikan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lepor dalam api neraka. Raja yang paling besar. Dah kita ayam berok kapur. Perah nak marah Tuhan. Kalau nikah dah boleh cerai. Betul tak? Dah mu baru kenal 3 hari, nak marah Tuhan dah, nikah cerai. Ada tak? Nikah cerai ada. Bukan nikah 3 tahun, tua dah. Tonyuk dah, cerai dia ada. Laki yang mau 80 balah dengan bini. Bini 65, cerai dia ada. Pasal apa? Pasal semua tu bawa takbir Allah Ta'ala. Ikut pandai ni dia nak buat kena-kena, jangan salah kau. Dia suruh kita usaha kebaikan sudah. Kalau jahat jangan usaha. Tapi Allah Ta'ala tentu lagi. Saya tegur adik saya dalam rumah, jangan pakai luar pendek, atas dari lutut dan bawah dari berusak. Pakailah luar panjang. Lalu saya dimarahi ayah saya, katanya mu buat dosa kau, subuh pagi tadi tak bangun, ayah dia kata. Dan terjadinya satu terjadi yang tidak diingini, pertengkaran mulut antara saya dan ayah. Akhirnya sekali ayah kata mu buat rumah lain. Nampak serabut saya pun mengalah. Persoalannya, adakah salah cara saya menegur adik saya? Dan aurat antara adik-adik hak mana? Mana pula aurat antara saudara dan ipar? Baik.
saudara aurat antara kita dengan adik-beradik kita sama-sama laki-laki ma baina surrah war rukbah, antara pusat dengan lutut. Walaupun abang kita, adik kita, kakak kita, laki puang tak ada kira. Yang boleh tengok atas pada lutut kita, peha, punggung dan bawah pada pusat, isteri kita seorang. Ingat ke? Isteri kita seorang ataupun doktor. Doktor boleh. Doktor nak berubat. Faham? Adik-beradik tak boleh pakai. Lepas tu dia kata tak boleh pakai lah banyak kan, lah panjang, tak boleh pakai lah pendek lah umur sama adik-beradik haram. Ayah pula saya pun damung tadi tak semayang subuh. Tak semayang subuh tu dosa yang lain. Mencegah kemungkaran satu perkara yang lain. Kalau main orang tu nanti tak ada dosa baru boleh mencegah kemungkaran, punah jahanam alang ni. Nah, lepas tu kalau orang yang mencegah kemungkaran tak usah tanya. Sebab orang buat dosa pun dia wajib juga mencegah kemungkaran. Macam orang curi lah, pecah rumah malam-malam. Dia pecah rumah orang lah kampung, dia cokeh gitu, dia masuk tuang dengan situ. Bahan piti besi pecah, bahan ribu-ribu piti dengan subang gelang atas tu amah tak sedar. Dia pun turun, masa turun bahan seguni tu. Ratus ribu seguni bawah. Api batu geling napis teh bahan lagi. Bila turun tu, orang pun tengok, orang curi, orang pun kejar belaka. Ramai kejar nak kata berodok dah, muda-muda kejar kau. Jadi bila masa kejar tu, hak seorang hak tukang tengok tu dia orang baik. Dia pun tengok budak-budak muda kampung dia set curi kejar juga. Ada kali kata, "Mu tak lecet dah kejar, masa kejar pasal mu curi berita pun ni." Faham tak? Maknanya kejar dulu untuk mencegah kemungkaran yang besar ni. Faham tak? Padahal kejar orang curi tu, dia curi tu. Tapi tak pecah rumah lah. Bahan belok, bahan magak, faham tak? Bahan kain buajin orang jemur malam-malam dalam kampung, curi juga. Bahan wapelang orang malam-malam, curi ayam oleh patah. Tapi ada orang curi besar lagi, dia kejar juga. Faham tak? Maknanya jangan sampai kita ni tak ada dosa baru boleh larang orang. Dalam kita buat dosa pun kita wajib kena cegah orang buat dosa. Faham? Cuma kalau kita cegah orang buat dosa saja, kita tak tinggal dosa, kita yang rugi. Itu masalah lain. Jadi masalahnya gitu jugalah. Kalau ipa laki-laki ingatlah, auratul rajuli ma baina surrati wa rukbati. Laki antara pusat dengan lutut lah. Diri pusat, diri lutut tu bukan aurat. Mutammimul aurat, nak menyempurnakan aurat. Faham? Ingat tak boleh pakai juga. Ayah kata lagu mana pun hukumnya tak boleh. Yang boleh tengok peha punggung kita hanyalah isteri kita. Faham? Jadi lain pada isteri antara pusat dengan lutut. Biar comel sikit. Pasal banyak je ni main Allah pendek je lah mau mari-mari. Dia tak apa sama lelaki. Aduh, tak apa. Ngaji tu tak apa, main tak apa mau. Tak boleh sama lelaki pun.